bagaimana saya buat RM2,000 plus dalam masa 5 hari dalam pasaran futures, dan dalam video ini juga saya akan ajar you guys cara untuk nak proper trading dalam pasaran futures dalam aplikasi Binance. Let's go. Hai guys, welcome back semula. Saya Axel, selamat datang ke channel saya. Saya kongsikan ilmu berkenaan dunia cryptocurrency dan juga teknik analisis dalam channel ni. Sekiranya korang berminat, consider subscribe. Seperti yang you guys boleh tengok dekat sini, ini adalah trading journal saya khas untuk pasaran futures dekat dalam Binance. Which is 6 hari bulan 1 saya mula deposit lebih kurang RM2,000 ke dalam akaun saya, dan saya mula trading sekitar 4 hari bulan sehinggalah hari ini, which is 9 hari bulan. Jadi untuk 5 hari trading, akaun saya sekarang pada $2,483. Overall untuk trading this week, alhamdulillah akaun saya still in profit, even ada setengah yang langgar stop loss. Tapi daripada sini you guys boleh tengok win saya masih lagi mengatasi loss sepanjang minggu ini. Jadi untuk tutorial hari ni saya akan menggunakan aplikasi Binance, sebab dalam Binance ni bagi saya paling mudah dan paling okey untuk saya nak ajar dekat you guys. Untuk you guys yang masih belum ada akaun Binance, you guys boleh register kat bawah, dan dekat bawah juga saya ada bagi link untuk you guys nak download dia punya apps. Sebab new user dah tak boleh nak download direct dekat Play Store, tapi you guys boleh download dia punya APK file direct daripada website Binance sendiri. Jadi selepas you guys register, you guys boleh klik untuk nak download dia punya apps, which is dia akan pergi macam ni. Dia pergi dekat binance.com.download ni. Dan you guys boleh saja tekan Play Store kalau you guys ada. Kalau tak ada, then just download saja for Android ataupun iOS kan. Nanti terus akan dapat APK file dia, dan you guys install saja macam biasa. Kalau untuk orang yang pakai Apple, tak silap saya kena pakai flight mode dan semua yang tu lah. Dan you guys cubalah sehinggalah you guys dapat login you guys punya Binance. Dan lepas tu macam biasa, you guys buat KYC, which is term know your customer, and just verify you guys punya IC and selfie. Ikut saja untuk verification sehinggalah Binance you guys ready untuk you guys nak follow this tutorial. Jadi simple saja, you guys pergi dekat futures. You guys boleh tengok dekat sini nak guna yang mana, USDM ke, CoinM ke, option ke, battle ke, apa. Kalau macam futures, saya memang suggestkan you guys guna USDTM ni. Sebab yang ini kita menggunakan USDT as a collateral untuk kita nak buat transaction dalam futures ini. Kalau macam CoinM ni, maksudnya you guys guna that coin sendiri. Macam BTC tu sendiri sebagai dia punya collateral untuk nak melakukan ataupun nak execute you guys punya trade. Tapi tak apa, itu tak penting sangat. Dekat page futures ni, yang penting lagi ialah untuk you guys tengok dekat link. Contoh dekat sini you guys boleh pilih, you guys boleh klik, and you guys boleh pilih semua pair yang ada dekat dalam ni guys. Macam saya dalam contoh kali ni, sebab saya nak guna link kan, kebetulan saya ada position dekat dalam link, jadi mudah untuk saya nak tunjuk contoh dekat you guys. Kalau you guys nak BTC pun tak apa, you guys tulis saja BTC/USDT ataupun BUSD terpulang. Tapi biasanya orang pakai USDT kan. So saya guna USDT, saya guna BTC USDT. Jadi saya tukar balik pada link sebab contoh kita dekat sini. And dekat atas ni, perkara yang penting lagi you guys perlu tahu ialah dekat sini you guys boleh tekan, dekat situ dia ada tulis cross dan juga isolated. Which is kalau cross ialah you guys letak saja equity dekat situ. Equity tu boleh digunakan untuk semua cryptocurrency yang ada. Tapi kalau you guys guna isolated, maksudnya you guys letak specific fund dekat dalam contoh link USDT, maka you guys hanya boleh trade on this on that coin sahaja. Tapi bagi saya guna saja cross. Macam you guys yang biasa trade forex, biasanya margin yang you guys gunakan adalah equity untuk cross. Jadi tak ada masalah, letak saja cross. Dan dekat sebelah sini you guys boleh nampak darab 75, darab 1, darab 15, darab 30. Ini apa? Ini adalah leverage, which is leverage yang diberikan untuk you guys nak gunakan. Kalau macam saya akan guna leverage maksimum saja. Sebab bagi saya leverage maksimum, leverage 1, leverage darab 50 pun tak ada masalah. Sebab kita dah kirakan money management kita siap-siap sebelum kita enter market ini. Nanti saya akan ajar you guys cara untuk nak kira dia. And dekat bawah sikit you guys boleh tengok, you guys boleh buy ataupun you guys boleh sell. Dekat sini ada equity semasa you guys yang selain daripada dalam limit order, balance ada dekat situ. Dan dekat sini ada market order dan juga limit. Macam biasa saya guna limit ataupun market order saja. Yang mana kalau market ini adalah kalau you guys nak beli instant position pada harga sekarang you guys nak beli. Kalau limit ini maksudnya you guys nak beli pada certain harga. Maksudnya you guys nak set siap-siap. Harga belum sampai lagi dekat situ dan you guys nak set siap-siap. You guys boleh pakai limit. Dan dekat bawah sini adalah amount link ini, dan juga kat sini you guys boleh aktifkan untuk nak siap-siap letak take profit ataupun siap-siap letakkan stop loss you guys. Macam tu.
So, contohlah kalau you guys nak masuk dalam position, untuk money management, untuk nak trading futures, ada 3 perkara saja yang penting guys. Sebenarnya 2 lah. Yang paling penting ialah you guys kena tahu dekat mana you guys nak entry. Dan yang kedua ialah you guys perlu tahu dekat mana you guys nak letak stop loss. 2 level ini you guys patut clear sebelum you guys masuk dalam market lagi. Tapi kalau lagi baik, you guys nak tambah lagi satu position yang penting, which is dekat mana you guys nak take profit. 3 ini saja yang sangat penting untuk you guys nak trade futures. Sekiranya you guys tak ada 2 ini, bagi saya you guys tak boleh masuk dekat dalam market, sebab you guys tak tahu apa yang you guys nak buat. Dekat dalam futures trading, cross memang perlu ada stop loss. So, let's say lah, kalau macam sekarang you guys boleh tengok bawah sikit, dekat sini adalah open order. Kalau you guys letak limit order, dia akan ada dekat sini. Macam saya ni, saya dah ada position dekat dalam link, saya baru sahaja masuk. Saya baru sangat-sangat masuk dekat harga 9.2, yang mana saya sell short this position disebabkan apa? Dekat atas sini you guys boleh nampak, you guys ada macam function candle kan, you guys boleh tekan dekat situ, and nanti you guys akan nampak lah semua candle dia ni. Contoh kalau macam saya sekarang, position saya very simple. Dekat sini ialah saya nak sell dekat 9.2, dan saya punya stop loss ialah dekat 9.4, which is atas sikit daripada structure semasa. Yang mana structure yang sekarang ialah dekat 9.414 kan. Tapi saya letak saja stop loss saya dekat 9.4. Yang mana kalau dilanggar 9.4, saya akan terkena stop loss. So sekarang ni kita dah ada 2 level. Kita nak jual dekat harga 9.2 dan kita nak letak dekat stop loss 9.4. Dan next, the important things is you guys boleh balik dan you guys boleh tekan calculator dekat sini. Sama ada dekat sini ataupun dia ada dekat sini, dekat titik 3 ni, dan you guys boleh cari calculator. You guys boleh carilah kat situ. Kalau tak ada dekat dalam ni, you guys boleh tengok saja dekat luar ni, dan you guys tekan saja calculator dan dia akan keluar macam ni. So basically cara nak guna dia lah, you guys tekan dekat PNL. Yang lain ni saya tak guna, saya gunakan PNL. Then you guys boleh pilih sama ada nak long ataupun short. Short to sell, long to buy. Dia dalam position kali ni ialah saya nak short, saya tekan short. Then you guys boleh masukkan harga berapa you guys nak entry. Macam kita tadi, kita nak entry dekat 9.2, dan kita let's say kita nak exit market, kita nak keluar daripada market ataupun stop loss level kita nak letak 9.4. Untuk bahagian equity ni, kita nak letak berapa? First sekali, make sure that you guys tahu berapa risk you guys untuk trade ini. Contoh macam saya, maksimum trade saya untuk setiap entry hanyalah 5% sahaja daripada account saya. Jadi kalau untuk account saya, 5% bahagi dengan 100, darabkan dengan $2,000, $2,000. Jadi maksimum losses saya untuk per trade hanyalah $100 saja. Tapi untuk saya 5% tu tinggi tau. Untuk orang yang baru, you guys mungkin boleh mula 2 ke 3%, 2 ke 5%. Jangan exit 5% lah. Untuk nak normal, you guys boleh guna 2% saja daripada account you guys untuk satu trade itu. Macam account saya tahu maksimum untuk position saya adalah $100 sahaja. Jadi untuk kuantiti ini, you guys boleh masukkan saja berapa-berapa. Contoh kita masukkan saja 200. Untuk first ni you guys masuk saja berapa pun. Then you guys tekan calculate. Then nanti you guys boleh tengok dekat bawah ni, initial margin tak penting. You guys tengok dekat PNL, tengok dia kata negatif 40. Maksudnya kalau let's say position ini langgar stop loss, saya akan hilang negatif 40. Jadi maksudnya kita boleh tambah lagi. Macam saya boleh tambah lagi lah. Contoh kita tambah 350. Dan kita tekan calculate. So 70, maksud saya still boleh tambah lagi. Baru $70. Saya nak sampai dia keluar $100. 400 masih $80. So saya boleh tambah lagi. Saya try lagi 500. So, maksud dia kalau saya short 500 unit link, kalau sekiranya price langgar stop loss, waktu tu saya akan stop out dan saya akan rugi RM1,000. Jadi bila you guys dah tahu berapa kuantiti yang you guys perlu short this position, dan balik sahaja ke menu tadi, maksud dia sekarang you guys boleh terus pilih sama ada limit order ataupun market order. Then you guys tekan sahaja dekat, contoh sekarang harga sekarang dekat 9.2 kan. Kebetulan ada dekat area 9.2 dekat sini. Maka saya terus sahaja gunakan market order. Kalau harga tu selain daripada harga semasa, you guys boleh guna limit order. Yang lain ni saya tak pakai. Saya selalu pakai limit order dan juga market sahaja. So sekarang kita pakai market, and masukkan position berapa yang you guys nak jual tadi. Contoh macam saya 500 lah. Sebab dengan jual 500, apabila price langgar stop loss, maka saya akan hilang $100 saja, which is 5% saja daripada account saya. Jadi tak ada masalah. Tekan situ. Then you guys tekan TP and SL ini untuk nak siap-siap letakkan area stop loss tu. Kalau macam saya untuk futures trading cross, memang you guys perlu ada siap-siap stop loss ni. Jadi tu macam saya nak stop out, stop loss saya dekat 9.4. Then tekan saja done.
take profit, you guys boleh masukkan berapa nisbah take profit yang baik ialah 1.5 ke atas, which is 1 nisbah 2, 1 nisbah berapa, itu bagi saya dah very good. Jadi you guys boleh gunakan stop loss ini. Contoh selepas buat analisis, kita tengok saya nak letak saya punya limit order ialah 1 nisbah 2, which is risk and reward ratio saya ialah 2.0. Maksud dia saya punya risiko 1, reward saya 2 daripada pasaran ini, which is dekat area 8.6. So kita boleh siap-siap letakkan 8.6. Dan tekan saja dan untuk yang sebelah SL ni saya dah tersilap. Saya sepatutnya letak 9.4. Then you guys hanya perlu tekan short sahaja untuk nak masuk dalam position ini. Kalau macam saya dah pun short tadi. Saya dah short lebih kurang 480, which is near than 500 lah. Sebab tadi punya pengiraan harga tengah bergerak, saya dah masukkan dah position saya. Jadi let's say kalau saya nak cukupkan 500, saya boleh sahaja tukarkan ini tambah lagi 20. Saya tambahkan je lagi 20. So kita cukupkan terus 500. Senang. Then saya tekan short now. Secara automatic position saya dah pun masuk guys. Jadi you guys sekarang very simple, dekat position ini you guys boleh monitor you guys punya PNL. Dekat sini USDT dalam bentuk unrealized profit, which is you guys punya balance masa dalam keadaan market tengah bergerak-gerak ini. Dan dekat open order ni you guys boleh tengok semua stop loss yang ada. Disebabkan saya masuk beberapa kali, jadi nampak macam banyak kan dan pening kan. Tapi sebenarnya tak ada apa pun. Kalau you guys yang masuk dalam satu position saja, sepatutnya dekat sini lebih kurang ada 2 saja, which is dekat mana you guys punya take profit dan dekat mana you guys punya stop market. Macam ni dia tulis take profit market and stop market. Itu sahaja. Jadi sangat penting untuk you guys mengetahui resiko you guys dahulu sebelum you guys masuk dalam market. Supaya apa? Supaya risk and reward ini you guys boleh gunakan and you guys boleh tulis dekat dalam trading journal you guys. Okay guys, saya harap you guys faham sedikit sebanyak tentang trading futures dekat dalam Binance ini. Sekiranya you guys ada soalan, you guys boleh komen dekat bawah. You guys yang belum subscribe, make sure that you guys subscribe sebab lepas ini saya akan lebih aktif dekat sini. Thank you so much. Jumpa dalam next video.